Hidayah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kira-kira 1,000 jambatan kayu yang menjadi penghubung utama di jalan-jalan kampung, khususnya di kawasan luar bandar negeri ini akan digantikan dengan konkrit. Kebanyakan struktur jambatan kayu yang dibina sejak 20 hingga 30 tahun lepas itu perlu diganti. Menurut Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony, Jabatan Kerja Raya JKR diminta meneliti perkara itu yang menjadi antara perancangan kementeriannya untuk meningkatkan infrastruktur jalan raya di negeri ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau laluan jambatan Jalan Hobart di Kampung Kabanggaan, Matunggung. Mengenai kerosakan jambatan Jalan Hobart, Datuk Peter berkata, pihak JKR telah diminta membaik pulih jambatan itu dengan segera dan akan diselesaikan dalam masa terdekat ini. Kerosakan jambatan itu akibat banjir menjejaskan aktiviti harian kira-kira 400 penduduk dari 3 kampung. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Peter berkata semua jalan raya yang rosak dan runtuh disebabkan banjir di daerah Matunggung, Pitas dan Ranau telah dibaiki segera oleh JKR. Terdahulu, beliau menyampaikan sumbangan dan bantuan kerajaan negeri kepada 700 penduduk terjejas banjir di Dewan Terbuka Pekanbaru, Matunggung. Datuk Peter turut mengingatkan masyarakat yang terlibat dengan banjir agar mendaftar dengan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am. Ia perlu bagi memastikan bantuan sewajarnya dapat disalurkan kepada mereka. Peranan dan sumbangan agensi-agensi Islam amat diperlukan dalam meningkatkan lagi usaha dakwah dan siar Islam di negeri ini menerusi penganjuran pelbagai program bermanfaat. Mengambil contoh program Bila Palu di Palu, Setiausaha Persekutuan Sabah Haji Nur Azri Zulfakar berkata ia merupakan program bermanfaat yang secara tidak langsung mendidik masyarakat untuk melaksana misi kemanusiaan bagi membantu penduduk terjejas. Menurut Haji Nur Azri, program berkenaan yang menceritakan detik awal sehinggalah selepas berlakunya tsunami di Palu, Sulawesi, Indonesia ini juga menjadi platform kepada umat Islam untuk terus menzahirkan rasa prihatin dengan menyumbang bantuan kepada penduduk terjejas. Ia sekaligus membuktikan agama Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam walaupun penduduk dunia terdiri daripada pelbagai anutan agama dan fahaman yang berbeza. Demikian ucapannya sempena perasmian program santai ilmu Bila Palu di Palu, anjuran Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Zon Sabah di Kota Kinabalu. Teks beliau disampaikan timbalannya Yahya Sulaiman. Hadir sama pengarah Yadim Zon Sabah Haji Samin Haji Ongki. Sementara itu, Haji Samin dalam ucapan alu-aluannya berkata program berkenaan bertujuan mengingatkan umat Islam di Sabah khususnya untuk mengambil iktibar seterusnya membantu golongan yang ditimpa musibah tidak kira dalam maupun luar negara. Dalam tragedi tsunami yang melanda Palu di Sulawesi, Indonesia akhir tahun lalu, Yadim Zon Sabah dengan kerjasama Masjid Bandaraya Kota Kinabalu melaksanakan misi Sayang Sulawesi 2018 dan berjaya mengumpul dana sebanyak RM101,000 hasil kutipan rakyat Sabah untuk disumbangkan kepada rakyat Palu yang terjejas. Program galakan membaca di Sabah perlu lebih agresif dan komprehensif bagi merealisasikan matlamat dekad membaca kebangsaan ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara membaca menjelang 2030. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim, semua pihak berkepentingan perlu terus mempergiat dan menambah baik program galakan membaca sedia ada atau merangka program baharu lebih mantap bagi menarik lebih ramai masyarakat termasuk di kawasan luar bandar untuk mencintai dunia pembacaan sekaligus menjayakan program itu dalam meningkatkan peratusan rakyat Malaysia membaca. Ini menunjukkan komitmen kerajaan negeri lah dengan pelancaran program Malaysia Membaca ni. Kita tidak perlu tekankan lagi pentingnya budaya membaca ni. I think no one can deny that kan. Cuma kita harap kali ni kita boleh jalan jauh dan mencapai matlamat tu.
Beliau berkata demikian kepada media selepas mewakili Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Hashim Paijan merasmikan Majlis Prapelancaran Dekad Membaca Kebangsaan Peringkat Negeri Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah DBP Sabah Aminah Awang Basar berkata, program Dekad Membaca Kebangsaan bertemakan Malaysia Membaca bagi mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara berbudaya membaca dan rakyatnya sebagai bangsa berilmu bertaraf dunia. Dalam usaha kita mengangkat agar negara kita ini mempunyai masyarakat yang berilmu, khususnya yang berminda kelas pertama, melalui galakan membaca ini maknanya kita bersama-sama dalam usaha ini. Jadi harapan kami khususnya di Dewan Bahasa dan Pustaka ini, kami mengharapkan agar kerjasama erat khususnya pihak Kerajaan Negeri Sabah dapat menyokong. Jelasnya DBP juga akan bekerjasama dengan Perpustakaan Negeri Sabah untuk menggerakkan Ujana Buku DBP iaitu perkhidmatan jualan buku bergerak ke sekolah atau perpustakaan desa yang merupakan antara usaha DBP untuk menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Warga pendidik disaran untuk mengurangkan aktiviti luar persekolahan. Ini bagi memastikan setiap warga pendidik lebih fokus kepada aspek pengajaran dan pembelajaran selain mengelak mereka terbeban dengan tugasan luar. Pengarah Pendidikan Negeri Mistirin Radin berkata perubahan sistem pendidikan kini yang lebih berorientasikan kepada konsep kemenjadian murid serta pentaksiran bilik darjah PBD berikutan pemansuhan peperiksaan tahap 1 memerlukan golongan pendidik untuk lebih proaktif dalam proses pengajaran. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat sempena bicara profesional Pengarah JPNS Zon Pedalaman 2019 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Yok Yin di Keningau. Dalam pada itu katanya para guru juga perlu mengetahui pendekatan yang bersesuaian dalam pembelajaran agar murid lebih berminat untuk mempelajarinya. Mengenai program tersebut, katanya bertujuan memberi penerangan kepada warga pendidik mengenai dasar-dasar baharu sistem pembelajaran dan maklumat terkini berkaitan PBD. PBD merupakan kaedah pentaksiran yang bersifat autentik dan holistik serta lebih berfokus kepada perkembangan dan pembelajaran murid dan bukan lagi berorientasikan peperiksaan. PBD juga dapat mewujudkan budaya pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan bermakna. Penglibatan kaum lain selain Tionghoa dalam persembahan tarian Singa jelas memperlihat semangat perpaduan rakyat pelbagai kaum di negeri ini. Ia juga menunjukkan keunikan konsep perpaduan negeri di bawah bayu. Pengerusi Kenamaan Tetap Gabungan Persatuan Cina Tawau Tan Sri Liu Yun Fah turut menzahirkan perasaan bangganya dengan semangat sedemikian yang disifatkannya sebagai satu kepribadian mulia dan bersedia menerima perbezaan antara satu sama lain dengan semangat kekitaan. Saya lihat melalui program yang ada pada hari ini telah merapatkan silaturahim di antara kaum Bumiputra dan juga kaum Cina. Kerana setiap program yang diadakan pertunjukkan ramai Bumiputra yang datang bersama untuk bergabung bersama untuk melihat dan juga banyak anak-anak Bumiputra yang libat dalam singa-singa. Beliau berkata demikian selepas melancarkan persembahan tarian Singa sempena sambutan Tahun Baharu Cina yang dianjurkan oleh 44 Gabungan Persatuan Cina Daerah Tawau di Kompleks Tertutup Sukan Tawau. Menurutnya perpaduan adalah proses penyatuan masyarakat pelbagai kaum di negara ini selain ejen terpenting dalam membentuk integrasi nasional di negara ini. Sehubungan itu menjadi peranan semua pihak untuk sama-sama mengekalkannya. Program Belia Bersama Komuniti mampu menjadi platform terbaik untuk menggalakkan pertukaran budaya yang berbeza antara negeri-negeri di Malaysia. Pada masa sama, ia memberi pendedahan mengenai peranan belia di luar bandar sekaligus dapat mengenali budaya masyarakat setempat. Menurut Dekan Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Haji Ismail Ibrahim, program anjuran pelajar tahun 3 UMS ini juga dapat menambah pengetahuan pelajar mengenai kehidupan masyarakat luar bandar khususnya di Rumah Panjang. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran program Belia Bersama Komuniti di UMS. Teks ucapannya dibacakan Ketua Program Psikologi dan Pembangunan Belia dan Komuniti UMS, Dr. Balan Anak Lelaki Radha Krishnan.
Sementara itu, pelajar dari Semenanjung yang menyertai program ini nyata teruja kerana berpeluang mengenali budaya dan adat resam yang terdapat di Borneo. Kami dapat merapatkan jurang-jurang yang ada antara pelajar Semenanjung dan pelajar, terutama yang pelajar yang berada di Borneo. Jadi kami dapat lagi mengenali lebih dalam lagi tentang masyarakat-masyarakat di Borneo, terutamanya untuk pelajar-pelajar Semenanjung. Seramai 29 pelajar tahun 3 program Psikologi Belia dan Community menyertai program berkenaan yang diadakan selama seminggu hingga Ahad ini di Rumah Panjang 1 Mendalam, Limbang, Sarawak. Rural Capital Berhad RCB menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM53,008 kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Cek replika zakat perniagaan diserahkan Pengarah Operasi RCB Mahathir Ibrahim kepada Pengerusi MUIS Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Taha. Menurut Mahathir, zakat perniagaan tersebut merupakan hasil daripada keuntungan syarikat itu yang diperoleh pada tahun 2018. Sudah tentulah kita nak mempertingkatkan lagi prestasi syarikat. Pertamanya sebab kami ni ialah nak syarikat MARA, milik penuh MARA, yang menjalankan pengurusan pembiayaan dan juga kutipan. Jadi sebagaimana yang kita hasratkan untuk tahun ini 2019 kita akan mengutik lebih banyak lagi lah. Katanya kaedah agihan zakat tersebut dibahagikan sama rata untuk semua negeri di seluruh negara. Beliau ditemui pemberita RTM dalam Majlis Penyerahan Zakat Perniagaan Rural Capital Berhad RCB di Wisma MUIS Kota Kinabalu. Turut hadir Pengarah MARA Sabah Suhaimi Zainuddin. RCB yang mula beroperasi sejak 2014 merupakan anak syarikat MARA yang menawarkan pengurusan pembiayaan serta bantuan dana khusus untuk syarikat-syarikat tempatan. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan Nurul.